terima kasih kepada yang sudi hari ini untuk ada sekali dalam kelas ini untuk saya berkongsi berkaitan dengan Grammarly. Grammarly ialah satu produk yang kita langgan setiap tahun lah kita langgan untuk pengguna di pusaka IMK ini. Tujuannya untuk satu pertama dia adalah checking plagiarism. Dia lebih kurang macam punya software tu. Cuma kelebihan Grammarly ni dia boleh buat dia bantu kita dalam grammar dan sebagainya lah. Dalam proses penulisan kita dalam bahasa Inggeris tu dia boleh bantu kita untuk check kita punya grammar dan sebagainya lah, tona bahasa dan sebagainya. Tu yang saya suka guna Grammarly ni daripada Turnitin tu. Cuma sekarang ni Turnitin adalah sebagai kita punya software utama lah dalam proses untuk check dan juga keluarkan report untuk plagiarism ni plagiat ni. So, tapi saya nak tunjukkan lah sebab sebagai pelajar saya rasa baguslah kalau guna Grammarly untuk perbaiki tahap bahasa lah, maksudnya tahap bahasa dalam segi penulisan dalam bahasa Inggeris. So macam saya yang memang kata tidak mahir bahasa Inggeris ni, saya gunakan dia lah. Sebab kalau ada program-program yang saya perlu email, paperwork dan sebagainya yang memerlukan menulis dalam bahasa Inggeris, so saya gunakan Grammarly lah untuk double check lah. So saya akan tunjukkan. So sebelum itu perkara utama yang perlu kita tahu ialah kita perlu mengakses kepada kita punya dalam portal Pusaka IMK lah. So kepada siapa yang tidak pernah lagi masuk ke portal Pusaka IMK, saya akan tunjuklah, saya akan share sikit ni. So ini ialah portal Pusaka IMK. So dalam ni banyak yang kita boleh dapatkan input-input ataupun maklumat lah. Okay. So ada beberapa pecahan orang kata segi punya segmen di dalam portal ni. Kalau kita tengok yang sebelah atas sekali ni ialah untuk library WebOPEC lah. Untuk siapa yang tidak pernah menggunakan WebOPEC library. WebOPEC tu ada diletakkan di atas sekali ni lah. So WebOPEC ni untuk carian buku lah, buku fizikal, carian buku, jurnal dan sebagainya lah untuk yang fizikal lah. So kalau kita nak guna ni, kalau kita berada di pusakaan fizikal di mana-mana kampus, kita boleh guna yang ni. So kalau kita nak guna yang ni, serupa juga di segmen yang kedua dia ni, dia ada beberapa kita panggil dia button untuk mengakses pelbagai servis yang kita sediakan lah. Kita boleh check kita punya account kalau kita ada pinjam buku. Yang ini button kalau kita nak terus klik pada WebOPEC tadi, ini ada exam paper, ada UMTIR, dan inilah yang kita akan akses ni, My Etern ni. So klik My Etern ni. Okay, sebelum tu siapa yang belum ada account My Etern ni perlu register dulu account My Etern. So kat mana nak register account My Etern? So di bawah sekali kalau scroll sampai ke bawah ni bahagian yang ada poster ni, poster ISO ni. So di tengah-tengah tu ada library service form dia tulis tu. So klik pada form yang pertama tu, dia tulis tu registration form untuk My Etern, Turnitin dan juga exam paper dan juga etc lah. So klik yang itu, dan kita akan dibawa pada form yang untuk kita perlu isi untuk proses pendaftaran lah. Okay, kalau yang dah ada, okay, boleh terus tadi klik di logo My Etern ni, so dia akan bawa kita kepada landing page untuk My Etern ni lah. Okay, ini landing page untuk My Etern. So saya tengok landing page yang terbaru ni dia ada macam ni. Dia keluar yang dia kata simple access knowledge dulu. Kalau sebelum ni terus keluar saja username dan password so klik dia sign in. So mana yang dah ada account My Etern, so tak ada masalah. Boleh masukkan nama, username kita ni ya email kita ataupun yang kita dah diberikan lah kan oleh pusakaan tu, dia punya username dan juga masukkan password. Okay, klik kat situ. Okay, ini adalah senarai semua online database yang kita ada lah, termasuklah Grammarly tu tadi lah. So mana Grammarly? Okay, kat sini adalah Grammarly ni. Untuk siapa yang tak pernah lagi register Grammarly ni,
So di sinilah Grammarly. Itu Grammarly online writing assistant dan juga plagiarism. So itulah fungsi utama Grammarly ni lah. So klik di situ, klik di Grammarly online writing. So dia akan keluar macam ni lah, welcome to Grammarly. So apa yang kita perlu buat, Grammarly ni perlu kita register dulu untuk kita dapatkan yang premium edition punya. Premium edition ni yang UMK dah bayar lah maksudnya, langganan kita setiap tahun tu. So dikenali sebagai Grammarly Premium lah. So siapa yang belum register, boleh register. Hanya menggunakan email UMK saja yang diterima untuk dapatkan premium edition tu tadi. Yang lain-lain kita tak dapat nak detect lah sebagai user UMK. So kena gunakan email address UMK baru dapat. So sama ada kita nak continue saja Google ni, sebab Google ni adalah email kita. So boleh juga, ataupun kita masukkan saja sini nama, email dan password ni. So dia akan di-register lah. So continue sebab saya dah register. So continue. So saya pilih saya punya account ni. Okay, tunggu sekejap. Lain agak slow juga. Okay, sabar. Dan yang cuma agak slow kan. Saya tengok kenapa lambat ni. Sekejap ya, saya tengok masalah line slow sangat. Saya try pakai komputer satu lagi. Saya lambat sikit line. Okay, saya tukar yang ni lah. Yang ni lambat sangat. Stop sharing sekejap. Okay, saya share apa yang ni. Sekejap ya. Okay. Slow sangat line. Ya dah, saya rasa dia jadi macam hari tu lah tu. Tu lah. Tak ada rasa lain kot sebab saya buka satu lagi. Okay, boleh. Akhirnya sekejap ya. Jadi slow-slow tu. Kena refresh lah baru jadi. Okay, semula-semula.
Okey. Dia akan masuk macam inilah. So ini adalah akaun Grammarly saya punya ni. So dia akan macam ini. So Grammarly ni dia ada dua versi. Bukan versi dia punya edisi lah maksudnya. Maksudnya kita boleh gunakan web based punya versi. So kalau yang kita tengok sekarang ni adalah web based punya versi. So kita juga boleh satu lagi desktop punya versi. Saya dah ada dah ni. So kita boleh install lah. So dia akan jadi desktopnya Grammarly dia macam ni. Interface dia lain sikit je. Tapi sama lah sebenarnya. Okay ni, okay sekejap saya pula. Sneak in tadi. Okay. Pusing-pusing. Okay. Okay ni dia. Okay dah. So ini yang versi desktop punya, dia macam ni. Yang versi web based punya macam ni. Mana tadi? Ni dia. Dia lain dia ada kat sini je dah. Dia ada apps tu. Kalau yang versi ni dia tak ada apps tu. Sebabnya kita boleh ada kelebihan Grammarly ni kita boleh install sebenarnya dia punya apps ni dalam kita punya Firefox boleh kita punya browser ni. So di browser ni kita boleh install dia. Kalau perasan tengok kan di saya punya browser ni dia dah ada ni Grammarly. Kes satu dia boleh install dalam kita punya Microsoft Word ni. Tengok ni saya punya pun dah ada ni. So dia bagus lah, maksudnya dalam proses kita type tu kita dah boleh double check lah kita punya. So okay, so jangan tunjuk dulu. Like dulu. Okay, nanti kita akan tunjuk. So macam ni. So saya tunjuk yang web based dulu lah. So sebab dia sama je pun tak ada masalah. So macam ni ini cara nak guna dia. So apabila kita dah register tadi, so dia akan keluar lah macam ni. Dia punya interface dia ada My Grammarly sebelah kiri ni kan. Account dan apps dan juga logout. So dia simple je, tak ada apa yang ni. So account ni menceritakan kita punya profile lah apa semua. So My Grammarly ni lah. Apa saja dokumen yang pernah kita buat semakan dia akan ada di sini lah. Dan apps ni yang bagus dia strategi saya cakap tadi. So kalau tengok di sini di Grammarly ni dia boleh macam mana dipanggil? Dia boleh merge dengan beberapa apps lah ataupun beberapa software yang lain lah. Contoh Grammarly for Microsoft Office. So saya dah install. So kalau belum install boleh klik di sini lah nanti. Klik di sini install. So dia akan masuk ke semua Grammarly Microsoft Office punya aplikasi itu tadi. Dia masuk di Word, saya Word, di PowerPoint dan juga di Excel asal saya. Dan juga boleh, dia ada di sini. Dia untuk Word dan juga Outlook email saja. Untuk Windows ni macam cakap tadi, yang ni yang desktop punya versi tadi lah. So saya pun dah install tadi, saya dah tunjuk. Satu lagi yang ni Firefox tadi, sekarang ni saya punya dia ada ni. So kalau kita on yang ni, so dia akan bantu kita lah. Contoh kalau kita nak buat searching kan, kita nak cari apa-apa maklumat, di searching tu akan betulkan lah kita punya cara eja dan grammar dan sebagainya lah. Itu yang bagus dia. Grammarly juga boleh masuk di handphone kita, tapi setakat ni rasanya Apple sahaja. Kalau saya tengok sini, ni. So kalau kita klik sini, so kalau di WhatsApp kita tu nanti boleh ada Grammarly lah. So contohlah kita nak ber-WhatsApp dengan kawan-kawan kita ataupun lecturer kita yang menggunakan bahasa asing ataupun bangsa asing, so kita boleh gunakan WhatsApp dengan Grammarly. So dia bantu kita lah. Kalau kita ber-WhatsApp tu, message kita cantik je lah bahasa dia kan, dalam bahasa Inggeris tu. Dan kalau nak guna iPad pun boleh download di sini, so letak di iPad kita lah. So baguslah, pada saya Grammarly ni bagus sebab dia bantu kita dalam kita buat menaik kerja, assignment dan sebagainya lah. Biasa kita guna Microsoft Office kan. So kalau dah install semua ni, so boleh gunalah. Okey, kita kembali kepada bagaimana nak guna Grammarly ni. So ni My Grammarly. So mula-mula sekali, dia ada dua kaedah macam mana kita nak upload di dalam
Grammarly ni kita punya assignment ataupun kita punya thesis dan sebagainya. Okey, pertama kita pergi ke contoh assignment saya lah kan. So kita copy lah ni. So kita copy dulu. Kita copy ni, kita paste di Grammarly. Kita buka new. Ya. So kalau ada soalan terus tanya, takut terlupa. Okey, kita paste sini. Okey. So jika kita tak pernah setting lagi benda ni, dia ada setting yang utama lah. Ataupun kita punya assignment atau kerja yang kita baru copy tadi, dia akan tanya setting ni dulu. Apakah kita punya set goal ataupun kita punya level penulisan kita, dia akan tanya di sini lah. Okey, yang pertama dia akan tanya kita punya audience. So level audience kita, maksudnya siapa yang akan baca kita punya assignment ni ataupun kita nak tujukan pada siapa kita punya assignment ataupun proposal ni. Dia ada tulis tu general, knowledgeable, expert. So saya gunakan sekadar knowledgeable lah, maksudnya orang kata tengah-tengah lah kan. Tak general sangat, tak expert sangat. Mungkin kalau yang bekerja ni boleh lah guna level expert ataupun pensyarah boleh guna level expert. Sebab dia punya level, dia check nanti berbeza. So kalau general ni mungkin yang kita nak menulis saja diguna di paperwork ataupun kertas kerja sahaja, mungkin bolehlah guna. Formality, satu lagi dia katanya informal, neutral, formal. So kita boleh pilih lah kita punya level penulisan ni. Kita nak adalah contoh macam surat, mungkin informal je. So kalau saya pilih neutral, di tengah-tengah lah, boleh tak formal sangat, tak informal sangat. So kalau formal mungkin kita punya resume, punya paperwork dan sebagainya, boleh guna yang formal ni lah. Pemilihan ni nanti menentukan kita punya level bahasa tu lah nanti. Cara dia semak nanti menentukan benda-benda ni semua. Domain pun sama. Kita dah boleh pilih dah kat sini. Untuk apa? Akademik, business, general, email, casual dan kreatif. So saya pilih general sebab boleh diguna pakai di semua level tu lah jadinya. Kalau kita khas untuk akademik saja boleh pilih akademik. So kalau kita untuk guna business, email. Dan kemudian nada bahasa kita lah. Dia ada pilih. Yang ni saya tak pilih apa-apa sebab dia jadi macam neutral je lah kot rasanya kan. Setakat ni saya guna okey je dia. Yang ini akan menentukan lah, maksudnya kalau kita nak hantar mungkin proposal ataupun kita punya resume, kena letak yang confident lah pandangan saya. Biar orang yang membaca tu level tone dia tu nampaklah level yang orang kata profesional kan. Dan juga intent, inform, bisa, convince, sorry ni cara kita menyampaikan kita punya apa-apa saja tadi lah, penulisan kita tadi. So kalau dah pilih tu tadi, boleh klik done. Okey. So kalau kita tengok sini di screen kita ni, dia akan ada tiga level lah, maksudnya 3 segmen lah kalau kita tengok pecahan. Okey, yang pertama sebelah kiri sekali itu adalah kita punya kerja tadi. Yang di tengah-tengah tu apa yang dia semak lah kan. Punctuation dia tengok kan situ semua. Ada rephrase sentence. Yang di kiri sekali ni dia punya bantuan lah, maksudnya dia punya assistant bagaimana kita nak semak kita punya penulisan tu. So kita pergi satu-satu. So ini yang saya copy tadi daripada kerja saya tadi. So dia jadi macam ni lah. Dia akan semak. So automatic dia semak kita punya tata bahasa, grammar dan sebagainya. Okay, yang pertama tengok ni dia ikut color. Dia ada color-color ni, mana yang ditandakan dengan color tu, itulah maksud dia. Okay, contoh yang warna merah ni adalah konteks. So maksudnya mungkin tak berapa betul. So dia ada tandakan sini ada 4 kataan ni yang dia rasa tak betul lah. Okay, yang pertama contoh ni punctuation N. Kalau ikutnya, so selepas kita tulis perkataan community tu kena ada koma dia, baru kita N, baru dia macam ni. Cuma di Grammarly ni, dia tak paksa kita ikut. Ini adalah cadangan dia. Kalau kita tak nak, kita boleh klik delete, so dia abaikan kesalahan bahasa ataupun tata bahasa kita tu tadilah. Salah eja dan sebagainya, dia akan abaikan lah sebab kita dah klik delete tadi. Tapi kalau kita nak tukar, so kita just klik dia apa yang dia tanda kat sini ni, kita klik dia so automatic dah tukar kan. So kalau tak nak, kita boleh undo balik semula kan. Itu saja. So okey, yang kedua ni dia kata dia punya clarity. Yang ini okey, contoh ni
dia akan bagi kita satu contoh lah, contoh ayat yang dia dah tukarkan. Kalau kita setuju dan sampai masuk dengan apa yang kita masukkan, ayat tu kita boleh guna. Kita klik refresh sentence, dia akan tukar. So hilanglah dia punya yang asal tadi kan. So kalau tak nak boleh undo macam biasa. Dan kemudian ni dia check lagi, lepas kita dah tukar tadi, dah refresh tadi dia punya sentences kita tu, dia ada lagi dia check. So ada 4 pula sini, change position, dia tukar ni. Ini pun cadangan, so kalau tak nak, contoh kita tak nak, kita delete. So dia akan tekan dengan perkataan ataupun bahasa yang tu sajalah, dia tak ubah. Okay, ni biar ni kalau kita dah tukar semua contoh, okay, yang ni kena rewrite. So rewrite yang ni dia tak faham maksudnya, ataupun dia rasa dia ayat kita tu tak clear. So kita nak kena tukar. So kena fikirlah maksudnya ayat lain yang mungkin sama masuk, cuma kaedah menulis saja berbeza. So kita boleh tukar. Yang ini dia tak ada suggestion. Dia suruh kita tukar sendiri je. So kalau tak nak boleh delete, biarkan je. Yang ini even, okay. Ini just punctuation dia. For yang ini dia suruh tukar sebab dah ada tu maksud dia is given, so tak perlu lagi nenek, dia suruh potong. Yang ni, okay, passive voice, dia suruh tukar, kalau nak tukar boleh tukar sendirilah, dia tak bagi cadangannya ni. Yang ni tak perlu, pada saya, okay. Okay, ini pun super, dia suruh jadikan aktif daripada passive tadi. Ini just punctuation je, so boleh pilih. Pemilihan kita adalah bergantung pada masuk perkataan, masuk ayat yang kita nak guna. Kalau kita main tukar-tukar nanti takut lari daripada masuk kita, so pastikanlah. Okay, contoh saya nak letak yang ni. Okay, dia punya who we are, so tak perlu. Okay, tak perlu. Okay. So kalau nak ikut je semua apa yang disuggestkan ni. Kalau tak boleh delete saja. So maksudnya kalau satu page tu memang banyak jugalah. Kan? Dia punya proses nak kita tukar benda ni. So kena sabarlah sikit. Okay. So selesai yang saya punya ni. So dia dah nyatakan kat sini lah. So ini report dia Ini report dia kalau kita pasal. Ini report dia. Sini ada report dia semua. Okey, semua okey, dia tanda okey. Last kali dia akan ada plagiarism. Baru kita nak check, baru kita nak mula start dengan kita nak check plagiarism kita. So kita boleh klik di sini. So dia akan double check lah kat mana sebenarnya ayat ni dia jumpa. Okay, dia dah jumpa dah. Okay, ayat yang ni, satu baris ni dia jumpa di laman web ni, Skeleton of Word Visual Dictionary. Dia cari kat sini. Memang tak ada apa sangat lah sebab ayat ni tak membawa masuk apa-apa pun kan. So tak ada masalah. Dia punya match 6% saja pun. So kalau anda kata inilah keseluruhan kita punya assignment, proposal dan sebagainya, luluslah, boleh diguna pakai. Sebabnya level di IMK ni kata saya 25%. Level of dia punya plagiarism tu mesti lepas 25 seberapa, kurang daripada 25%. Maksudnya kalau 25% tidak diterima lah maksudnya untuk kita gunakan sebagai proposal, thesis kita dan sebagainya lah. So ada nak tanya? Okay, setakat ni itu cara mudah dia lah. Selebihnya dia boleh formatting sebenarnya. Kalau kita tengok di Grammarly ni, dia ada bawah ni, kita boleh buat formatting sikit lah. Kan? Ni nak bold, contoh perkataan kita nak bold. Dia dah ala-ala macam kita punya word processor juga, Microsoft Word tu. Tapi simple lah. Kan? Dia dah kirakan berapa ayat ada dalam ni, ada berapa karakter ada. Kalau baca 34 second dia punya reading time, 1 minit, 6 second punya speaking time kalau cakap, 46 reading score. Maksudnya boleh perkara kebolehpercayaan tu, kebolehbacaan tu okey, cantik, tak ada masalah. So tu kaedah dia yang pertama. Kaedah yang kedua tadi, kita cakap tadi, kita boleh upload je kita punya file tu dalam ni. Contoh tadi saya letak di mana tadi?
Dokumen. Grammarly test. Okay. Alright. So untuk upload ni, ini adalah untuk dokumen yang panjang lah kan. Melebihi daripada satu page lah saya ingat. Kena upload lah. Takkan awak nak copy paste satu persatu kan. Satu page kena copy ataupun nak kena copy semua sekali. Terlalu panjang sangat, messy lah jadinya. So boleh upload. Super juga, ni setting dia tadi pertama tu. Untuk setiap dokumen yang kita masukkan tu atau kita upload, dia perlukan set goal ni lah. So kita set, kita pilih, so dia akan ada tak? Okay, ini yang macam tadi lah. Sebab dokumen yang sama kan saya masukkan. Dan ni dokumen asal, so dokumen asal ni belum kita baiki tadi kan. So dia akan keluar macam ni lah. So kita boleh buat macam tadi juga. Okay. So kalau tak ada apa kita boleh. Okay. Jadi mana tadi? Mana dokumen? Dokumen kita ni ada di sini lah. Apa saja dokumen yang kita upload, kita buat tadi, kita copy paste tadi, semua dia ada dalam My Grammarly kita ni lah. Okay, yang tadi yang pertama kan, dah kita update dia punya grammar dan punctuation dan sebagainya tadi. So ini yang baru lah yang kita tak ubah tadi. So daripada sini contoh kita boleh print directly. Kat sini ada print, nak download pun boleh, mungkin kita dah copy paste tadi banyak kan. So kita download terus pun boleh, senang. Ataupun kita print lah direct. Kalau contoh tadi kita dah buat banyak satu website kita tu, so kita kena download balik semula lah. So download balik semula dokumen kita sebagai dokumen. Jadi boleh. So saya cadangkan maksudnya sebelum kita masuk dalam Grammarly ni tak perlulah buat formatting dulu. Sebabnya nanti kita kena perlu formatting balik semula kan. So type dulu ataupun kita boleh, kalau kita dah mula daripada awal lagi, kita boleh check satu persatu lah maksudnya kan. Satu page. Kalau tak, nanti banyak lah agak messy lah dalam ni. Mungkin kita terlepas pandang. Okay, itu satu kaedah dia. Okay, kaedah ini yang web base punya lah yang saya gunakan secara web base. So satu lagi kita pergi ke dokumen Grammarly yang desktop punya versi ni. So ni desktop punya versi. Super je, tak ada beza dia. Okay. Tak beza. Macam dia tak update ni. Okay. Okay. Kita import dokumen. Kita cari tadi teks kita. Sepatutnya dia dah masuk tadi, dia baru tak update. Sebabnya, okay, sebab tu dia tak update tadi. So dia ada new version, so kita boleh update lah. Okay. Sepatutnya apa yang kita buat di online tadi, di web base tu, dia terus ada di sini je. Sebab dia ada versi baru tadi, kita tak update, so dia tak masuk. So yang ini tadi, okay, dah masuk semua. Okay, ini sama je kaedahnya. Okay, kan, sama je. Okay, dah masuk dah. Ni yang tadi saya kata ni, tadi dah masuk dah. Sepatutnya yang tadi kita buat secara web base, ni dah masuk dah. Tadi saya masukkan yang baru pula. Jadi ada 3 lah kat sini, benda yang sama. Okay, ini dah ada sini. So ini cara yang desktop punya. So sama je, cuma dia tak ada tadi tu apps tu je lah. Apps tu kita kena install daripada web base tadi. So yang lain semua sama je, ada di sini. Kaedah dia sama je, apabila kita nak buat editing apa semua pun sama je. Okay, satu lagi, kita boleh direct daripada sini lagi. Okay, ini saya punya
dokumen tadi, kerja saya tadi, yang saya buat di Word tadi. So kalau kita nak cepat, dah memang kita menggunakan word processing ni, Word sebagai kita punya ni, kerja ni, so kita buka aja Grammarly kita di sini, di Word ni. So dia akan terus check kita punya tadilah kesalahan tata bahasa, plagiat dan sebagainya. Semua ada di sini. Kalau tadi di web base tadi kan dengan di desktopnya tadi tu, dia punya checking dia ni tadi, assistant dia tu tadi ada di sebelah kiri, di sebelah kanan ni tadi. Tapi yang ni semua ada di atas, dia tukarlah dia punya layout dia ataupun dia punya style dia tu, dia tukar. Untuk words ni dia ada di sini. So kalau kita nak setting goal tadi, yang mula klik yang ni. Kat sini dia ada lah yang kita nak setting goal kita tadi. Ni super je macam yang tadi juga. Tapi dia lebih simple je, dia sebab ni ada 3 je yang dia bagi kita. Mungkin selebihnya kita dah setting di yang di web base dan juga di desktop tadi. So jadi macam ni. Okay. Alright. So yang ni, okay. Yang sebelah ni pun sama je. Kalau kita tengok tadi sama je apa isu yang dia bangkitkan. Ada 15 tak? Betul tak? Kan kalau kita tengok di web base tadi, so ada 15. Okay, tengok sini kan. Ni yang belum di-update tadi. So ada 15 isu. So kalau kita pergi Grammarly yang di desktop ni, super je. So ada 15 juga. Dan yang, yang di Word tadi, okay, pun ada 15 isu juga. Maksudnya sama je. Kita guna kaedah yang mana satu, di tempat mana satu pun, dia punya result dia sama je. Masih 15 isu juga kan. Dia tengok sini. So kalau di sini lagi senang lah pada saya, sebabnya kita dah memang menaik di Word ni kerja kita, dan kita boleh repair terus di sini lah kan. Sepanjang kita menaik tu, dia akan bantu kita perbaiki apa masalah grammar kita, punctuation kita, mungkin tersalah eja ke apa semua kan. So dia ada di sini semualah. Dan dia akan bagi tahu, contoh lah kita ada copy daripada mana-mana ayat tu, so dia akan bagi tahu terus. Kalau kita check sini plagiarism, memang dia bagi tahulah terus kan dari mana kita ambil. Okey, nak tahu betul tak betul dari mana dia ambil ni, dia check ni, kita boleh pergi sini. Okey, kita dah check. Okey, contoh, so saya ambil ayat di sini ya. Mission. Okey. Saya cari library. Okey, di sini. Alright. Okay, saya copy ayat ni, contoh ni contohlah kita nak quote mana-mana, contoh kita tengah buat assignment, kita buat thesis, buat proposal. Bila kita ambil sesuatu ayat yang orang lain punya ni, so kita nak quote. So kalau kita tak quote, dia akan jadi macam ni. Contoh kita paste di sini. Dia tengah checking. Tengok, dari mana dia dapat? 24%. Maksudnya, ni memang betul tak? Tadi kita copy daripada library punya kan? Ni, tengok dia hantar ke mana kita. Dia bagi tahu ayat ni kita ambil daripada perpustakaan.emk.edu.my. So jangan tipu. Maksudnya semua yang kita ambil daripada orang punya tu, dia akan detect di mana selagi benda tu online lah. Maksudnya dia punya level dia check ni memang tara selagi benda tu berada di online. Tapi kalau benda tu tidak online, so dia tidak boleh carilah kat mana. Contohlah kita copy daripada buku. Dari buku ni pun tak ada secara e-book, tapi dia tak ada nak cari lah maksudnya, sebab buku ni tak ada dalam bentuk e-book, so dia tak ada nak check. Macam mana dia nak check benda buku yang tak ada dalam online ni kan. So tapi dari segi etikanya salah lah kita ambil orang punya kata-kata ataupun penulisan tapi kita tak bagi tahu ataupun kita tak mention dalam kita punya index tu bahawa kita ambil ayat tu daripada mana, ataupun kita tak ulas sesuatu ayat tu kan. Cuba kita buka ayat bahasa Melayu pula. Adakah dia detect ataupun tidak? Mana ayat bahasa Melayu? Ayat bahasa Melayu.
buka bahasa lah. Sekejap saya cari UMK punya, rasa UMK punya ada bahasa Melayu. Semua dah ayat Inggeris ni semua. Semua dah ayat bahasa Inggeris. Jadi saya nak cari bahasa Melayu. Okey, contoh. Okey, di sini. Kita ambil di sini contoh Kita tengok adakah dia detect bahasa Melayu. Okey. Paste pula sini. So dia akan check di mana kita bahasa Melayu nampaknya dia tak check. Untuk Grammarly, okey sekejap. Rasa ada setting dia. Seingat saya bahasa Inggeris pun dia boleh detect. Bahasa Melayu pun dia akan detect. Bahasa. Okey. Tak ada. So bahasa hanya pilihan bahasa dia ada 4 ni sahajalah nampaknya. So kalau kita menulis dalam bahasa Melayu, kita tak boleh nak checking daripada Grammarly ni sebab hanya 4 pilihan bahasa ni sahaja yang diterima pakai untuk dia detect bahasa-bahasa yang ada tu. Okey. Cuma turn-in saya tak pasti rasmi boleh detect sebab dia cuma baca kataan-kataan bukan bahasa Inggeris atau bahasa Melayu. Sehingga saya tengok dulu. Okay. So maksudnya bahasa Melayu tidak dapat nak check lah. Okey, satu lagi. Okey, ada nak tanya? Boleh tanya? Simple je sebenarnya Grammarly ni. Tak ada yang memeningkan sangat. Dan saya suka pakai lah sebab dia mudah. Dia mudah je. Copy and paste ataupun export ataupun import. Import dokumen. Ada nak export ni kalau kita dah siap. Kita nak import ke mana. Okey, ni. Okey, cuma sekarang ni masalahnya ialah ada Grammarly ni kita langgan cuma setakat 1000 user sahaja kan. Kalau kita di MK ni kita ada lebih kurang dalam hampir 10,000 user lah, maksudnya kalau keseluruhan mengguna pakai Grammarly ni, so maksudnya kita memang tak cukup lah. Cuma biasanya yang guna ni pelajar yang di tahun akhir biasanya guna. Tapi baguslah kalau maksudnya dari pelajar yang daripada semester 1 ataupun tahun 1 tu dah menggunakan lagi Grammarly ni, baguslah. Mungkin next kita akan push untuk tambah lagi lah user punya account ni. So jadinya kemungkinan kalau ada yang apabila nak register tidak diterima, boleh bagi tahu kami. Dan sementara itu boleh guna yang free dulu. Yang free dulu ni maksudnya dia tak banyaklah features yang dibagi untuk kita guna. Contohnya kita mungkin boleh copy and paste ataupun kita boleh buat setakat berapa dokumen je boleh. So gunakan sebaik mungkin lah. Kalau ada masalah untuk register account premium tadi. So kalau tak ada masalah boleh gunakan yang premium lah. Kalau ada masalah guna yang free dulu. Di web page tu dia boleh guna secara percuma je sebenarnya. Tapi cuma features dia tak banyak lah. So kalau ada nak tanya boleh tanya. So pada saya itu sahajalah tips lah. Saya nak tunjukkan sedikit tips lah. Tips ni tips yang orang yang macam saya lah, macam tak berapa pandai nak bahasa Inggeris ya. So kita buat magic sikit lah. So kalau saya tak pandai contoh saya menulis dalam bahasa Melayu ni, saya pergi je kat Google Translate ni. Kalau ada lecture ada tadi, Dr. Firdaus dalam ni kan. So ni cara yang saya buat lah, kadang-kadang kita tak tahu. So contohnya, saya type dalam bahasa Melayu, saya pergi ke Google Translate ni, saya translate bahasa Inggeris. Saya translate ke bahasa Melayu
daripada bahasa Melayu ke bahasa Inggeris. Kemudian baru saya copy benda tu masuk dalam Grammarly. Dia bercek kita pula. So dia akan betulkan ayat ni. Itu tips yang menarik lah. Kalau nak guna, tak nak guna pun boleh. Tak tahulah boleh ke tak boleh cara tu. Nanti aku kena marah pula kan guna. So ada soalan nak tanya? Kalau tak boleh kalau tak nak bersuara boleh type di chat tu. Boleh saya baca kalau ada soalan. Kalau clear alhamdulillah bagus. Kalau ada soalan boleh tanya mana yang tak faham. Sebab Grammarly ni memang simple berbanding dengan penggunaan Turnitin je lah. Tapi cuma Turnitin dia ada kaedah dia sendiri. Bagus dia. Level dia pun bagus digunakan lah. Oh, access code. Okey, untuk register ni ada access code. Kan, ada access, dia akan minta access code. So access code tu boleh minta dengan kami lah maksudnya. Boleh email, so nanti kita akan bagi access code tu. Access code, okey di sini saya beritahu sekejap. Nanti saya cari mana access code. Access code sebabnya dia nak detect kita user yang berlisen ataupun tidak lah, sebab tu dia minta tu. Access code. Encik Harul Azhar. Ya, saya. Sorry. Saya nak tanya. Saya terlupa saya punya password untuk My Eterns. Dia akan email. Macam mana boleh lupa ni? Boleh. Email kami lah, email detail tu, nama dengan nombor matrik tu nanti kita betulkan dia. Tak ada masalah tu. Right. Okay, thank you. So access code tu boleh email kepada kami lah, nanti kami berikan access code. Dia memang ada access code lah untuk register My Eterns yang premium tu. Nanti kami berikan, nanti saya cari. Saya lupa letak kat mana. Ada access code. Cuma kadang-kadang kita masuk access code tu tak jadi sebab macam saya cakap tadi lah, dia punya account tu dah penuh. Jadi ni kadang-kadang berapa? Kadang-kadang pensyarah ataupun student yang dah grad tu dia lupa dia nak delete tu kan. Jadi kami terpaksa delete dah dulu. Jadi kena bagi tahulah kalau tak boleh masuk tu bagi tahu, so kami kena delete dulu akaun yang dia orang dah grad dah tu, yang dah berhenti daripada UMK tu. So kami kena buang dulu lah. Sebab kita ada 1,000 punya user tu kan. So yang lebih tu nanti kita kena kita mohon pula lah nanti kalau betul-betul pelajar UMK ni memang 100% nak guna tu, kita akan kena buat permohonan lah untuk pembelian user lagi tu. Tambah user lah maksudnya mungkin 2,000, 3,000 dan sebagainya lah. Access code tu memang ada untuk register, nanti saya carikan access code tu. Pegawai di library pun ada. Boleh cari nanti. Ada access code. Okey saya jumpa dah. Okey, access code dia lah saya type kat sini lah kalau okay, saya type di message Okey, itu access code dia kalau diminta nanti semasa proses pendaftaran, so saya letak di chat tu access code dia. So boleh gunakan yang tu lah. Pertama gunakan email UMK dan kemudian kalau dia minta access code gunakan yang access code ni. So kalau berlaku tak boleh nak access, guna dulu yang free tu. Bagi tahu kami lah. Maksudnya tak boleh nak register premium tu, bagi tahu kita akan tengok balik. Maksudnya dah penuh ke belum dia punya account yang 1,000 saya cakap tadi tu.
So kalau dah penuh nanti kita akan cuba delete lah yang lain tu nanti. Itu je. Okey, yang pertama tadi untuk register mesti ada account MyEther tu tadi sebab nak kena buka di Grammarly. Grammarly tadi berada di dalam MyEther tadi. Okey. So siapa yang belum daftar MyEther kena daftar dulu account MyEther, kemudian masuk dalam MyEther, cari Grammarly, dah dapat Grammarly baru register, gunakan access code dan juga email GMK. Itu kaedah dia. Kalau dah masuk tu, okey lah tu rasanya. So, ada nak tanya lagi? Kalau ada nak tanya boleh beritahu. Ada lagi tanya. Tak ada dah. So, Puan Nurhati, ada apa-apa nak beritahu? Kalau ada yang masih tak faham, boleh mungkin boleh email personal ke saya pun tak ada masalah, email ke Puan Nurhati pun tak ada masalah. So email saya dan nanti rasanya ada di apa ni, di poster training tu tak ada masalah lah, boleh gunalah, boleh email kami lah kalau ada masalah. So daripada saya itu sajalah. Kalau saya email saya bagi ini email saya. unk.edu.my. Okey, itu email saya. Kalau ada apa-apa boleh email saya lah. Ataupun email pegawai yang lain pun tak ada masalah. Kalau kenal pegawai yang lain boleh email direct lah. So, itu sajalah rasanya daripada saya. Sebelum tu isi dulu. Minta isi borang KPP tu. Borang penilaian lah. So, kita minta nilai sikit lah apa yang saya terangkan ni membantu ataupun tidak, ataupun perlu saya tambah baik lah kalau ada perkara yang rasanya perlu saya perbaiki, saya akan cuba baikilah, saya cuba bantulah sebaik mungkin lah. Okay. Alright, itu saja daripada saya. Nanti ada apa-apa nak ni? So, sebab kita belum jumpa secara fizikal lagi. So kalau mana yang berada di kampus tu, kalau bolehlah kita jumpa secara fizikal. So untuk di kampus PC kita ada kita ada Cik Fahmi lah. So kalau pegawai di sana dihandle oleh Cik Fahmi, kalau siapa yang kenal Cik Fahmi, untuk di PC dan juga FPV lah. So untuk di Bacok ni kita ada Puan Nurhati yang handle. So kalau ada nak tanya boleh tanya di Puan Nurhati. So sebenarnya saya di sekarang jeli lah. Dulu Bacok, sekarang saya jeli. So cuma di masa PKP ni je lah saya duduk di Bacok je lah. Sebab agak suka nak merentas daerah ni, saya duduk di Bacok. So selebihnya insyaAllah dijelikan nanti. Itu saja. So terima kasih banyak-banyak dari saya. Kalau tak ada apa, itu sajalah. Okey, Assalamualaikum.